Oke, dah 7.32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Najib. Okay, baik. So, tajuk yang kita akan belajar sekarang adalah asas reka bentuk pengatur caraan. Okay, tajuk ni secara umumnya adalah tajuk yang ketiga. Yang pertama kita belajar asas jahitan, yang kedua tenaga boleh baru. Yang ni asas reka bentuk pengatur caraan. Okay, dah ada beberapa kelas sebelum ni. Okay, ada berapa? 3 tak silap cikgu. Mula-mula cikgu suruh tengok YouTube. Kemudian cikgu suruh buat nota. Minggu lepas cikgu suruh tengok YouTube lagi juga. Okey. Dalam tajuk ni apa yang kamu akan belajar sebenarnya? Apa yang kamu perlu tahu? Okey. Dalam tajuk ni, okey, asas reka bentuk pengatur caraan ni, okey, kita akan belajar memberi arahan kepada mesin, kepada komputer untuk melakukan tugasan. Okey. Itu secara umumnya. So maknanya sekarang ni kamu kena bayangkan, pejam mata kamu bayangkan mesin tu tak tahu nak buat apa. Kamulah yang tentukan dia nak buat A, dia nak buat B, dia nak buat C, dia nak buat D dan seterusnya. Berapa banyak pekerjaan yang mesin tu kena buat. Okey? Okey, sebelum ni kamu dah tengok cikgu suruh ada cikgu suruh tengok YouTube, buat nota surat 40 dan 41 ni. Kan? Okey, kalau kamu perasan kat situ, okey, dalam tajuk ni dia ada struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okey, apa maksud dia? Okey, apa dia struktur kawalan pilihan? Apa dia struktur kawalan ulangan? Ada dua benda kat situ. Okey, yang pertama tu, cikgu bulatkan tu, struktur kawalan pilihan. Yang kedua, struktur kawalan ulangan. Okey, kamu tengok dia punya keterangan kat bawah tu. Struktur kawalan pilihan. Macam mana dia punya analogi dia. Okey, kamu nak beli air di mesin. Okey, dalam tajuk ni, apa yang mesin tu kena buat? Apa yang proses dia kena buat? Okey, mula-mula orang yang nak beli tu masukkan duit. Okey, semua orang tahu kan? Kemudian, okey, bila duit dah cukup, okey, dia pilih lah. Nak air A ke, B ke, C ke. Okey, kata dia dah buat pilihan, dia tekan. Okey, air tu pun jatuh, dia boleh ambil. Okey, itu proses dia tu adalah struktur kawalan pilihan. Dia maksudnya dia tak ada syarat. Dia tak ada kamu nak apa? Dia tak adalah pilihan sama ada ya atau tidak macam tu. Apa benda cikgu cakap ni ya atau tidak ni? Tak apa, nanti bila cikgu urai yang depan ni kamu akan lebih faham. Okey, itu struktur kawalan pilihan. Yang kedua, struktur kawalan ulangan. Macam mana proses dia? Okey, tengok dia punya analogi kat bawah. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Okey, kat sebelah tu dia cakap kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulan menyala secara berterusan dan berulang. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Okey, dalam kawalan ulangan ni maksudnya mesin tu nanti dia ada proses kiraan. Okey, katakan dia masuk dalam proses tu sudah cukup tak katakan 5 saat. Okey, kalau belum cukup 5 saat, proses tu dia ada dia punya dua boleh keluar. Kalau dah cukup, dia buat proses yang bawah tu. Kalau tak cukup kata 5 saat, dia kena ulang lagi. Okey, katakan lagi satu contoh, cikgu PJ kata suruh murid berlari keliling padang 10 kali.
So dalam arahan yang kita kena buat kepada mesin tu, okey, murid Ali katakan, dah cukup tak lari 10 kali? Kalau tidak, okey, dia kena ulang lah proses lari. Kalau kata dah cukup 10 kali, ya, okey, dia katakan buat arahan seterusnya. Kata arahan dia berhenti, katakan. Okey, itu di bawah struktur kawalan ulangan. Nampak Yang kawalan pilihan tu, dia macam selari je, lurus je. Tapi yang kawalan ulangan ni, dia ada proses ulangan. Mana kita kena buatlah arahan ulangan tu. Macam mana nak buat cikgu? Tahun lepas kamu dah belajar Scratch kan? Belajar tak? Nampak tak? Macam mana kita nak buat arahan berulang dalam Scratch tu? Ke tak belajar dulu tahun lepas? Buat PKP? Tak. Tak Okay, tak apa. Yang tahun ni pun macam mana cikgu nak buat pun tak tahu. Okay, nanti cikgu tunjuk. Okay, itu adalah struktur kawalan ulangan. Okay, tak apa dulu. Kalau kamu keliru lagi kat situ, tak apa. Okay, tengok yang seterusnya. Tadi ada 2. Yang ni struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okay, dia benda yang sama. Cuma kita nak buat dia punya algoritma. Apa benda algoritma tu cikgu? Okay, dia nak lebih detail kan. Okay, bila kita nak huraikan lebih lanjut dalam tajuk ni, kita nak buat arahan tu, dia ada 2 benda yang kita boleh buat, kita perlu buat. Okay, yang pertama, nama dia pseudocode. Pernah dengar tak? Pseudocode. Yang kedua, carta alih. Pernah dengar tak? Pernah. Carta alih pernah lah dengar kan dalam subjek lain pada. Yang pseudocode ni, pernah dengar tak? Ya. Okey, dia punya penulisan pseudocode tu kamu tengok mesti yang pertama cikgu ingatkan balik sebab tahun lepas ikut kan dah belajar. Yang pertama dia mesti bermula dengan mula, M-U-L-A, huruf besar. Okey, sebelum tu cikgu baca dulu dia punya apa? Katakan dia bagi kat sini situasi dia, murid membuat pinjaman buku. Okay, kamu bayangkan murid tu nak pinjam buku dekat perpustakaan. Okey, bayangkan yang tu. Okey, tengok proses yang pertama. Nombor 1, murid masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Boleh nampak kan? Bila kita nak pinjam buku, kita kena pergi perpustakaan lah. So, yang pertama dekat arahan tu, dia kata mesti masuk melalui pintu hadapan. Okey. Proses yang kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Faham tak maksud situ? Maksudnya kamu dah masuk library. Okey, kamu kata nak cari buku cerita. Kamu pergilah rak buku cerita. Kamu nak cari buku bahasa Melayu katakan. Pergilah rak bahasa Melayu. Nak baca surat khabar. Kamu pergilah bahagian surat khabar. Okey, yang ketiga. Okey, katakan murid tu dah jumpa buku yang dia nak pinjam. So, bawa buku ke kaunter pinjaman. Boleh bayangkan yang tu kan? Kemudian yang nombor 4, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Okey, nombor 5, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Okey, last sekali, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, ada berapa proses tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengok kalau dibuat dalam bentuk pseudocode. Okey, cikgu cakap apa tadi? Mesti bermula dengan mula, M-U-L-A. Okey? Ingat kalau kena cikgu kata nak buat pseudocode untuk apa-apa situasi, mula-mula sekali kena tulis mula. Okey, mula. M-U-L-A. Kalau boleh buat bold macam buku tu pun boleh, tak ada masalah. Ya Okey, baik. Okey, lepas mula tengok arahan kedua tadi apa? Masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kamu tengok dia punya proses masuk. Masuk dia tulis huruf besar. Lepas tu apa dia punya keterangan depan dia? Ke dalam perpustakaan. Okey, yang tu kamu tak kisah. Janji nak
bagi faham kepada orang yang baca. Kalau ikutkan dia cakap cari apa? Masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Okey, kamu nak tulis masuk ke dalam perpustakaan melalui pintu hadapan. Boleh, tak ada masalah. So nanti kalau cikgu minta buat antara murid A, murid B, murid C, dia punya sudokot, dia punya catatan alih tak akan sama, bergantung kepada murid itu nak buat arahan. Yang penting, apa ni yang penting? Yang penting apa? Tata cara tu tak lari. Katakan mula-mula masuk. Takkan kata si Aidil dia buat terus tiba-tiba serahkan buku dan kad perpustakaan. Tak boleh lah. Kena ikut apa? Step lah. Mula-mula masuk. Okey, dah masuk cari buku yang dikehendaki. Yang situasi ni tengok dikelaskan bawah situasi apa? Struktur kawalan pilihan. Yang ni tadi, yang muka surat 40 tadi. Nampak Bila dia ada pilihan, dia akan ada ni. Dalam catatan alih tu dia ada bentuk apa ni? Diamond ni. Okey, bentuk diamond tu apa cikgu? Bentuk diamond tu menerangkan syarat. Okey, tak apa, nanti cikgu urai lagi. Okey, cikgu kita tengok balik yang sudah kod. Okey, dah jika jumpa buku, jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Okay, kalau seorang murid tu, dia cari-cari buku, dia tak jumpa buku dia nak pinjam. Apa? Kau tengok dekat catatan alih tu. Nampak? Okey, dekat syarat tu dia ada ya. Kalau ya, dia ke kanan tu, nampak? Pinjam buku di perpustakaan. Kalau katakan tidak, okey, dia terus buat proses yang sebelum terakhir tu, keluar dari perpustakaan yang ni. So last kali tamat. Kau nampak Sudokot dengan catatan alih tu, dia punya tu lebih kurang. Okey. Okey, tengok catatan alih. Tengok balik dari mula. Okey, catatan alih pun sama juga Kena mula dengan mula, last kali tamat. Okey, cikgu nak kamu tengok muka surat ni. 42. Tengok terus yang bawah ni. Okey, simbol dan yang bawah ni. Bawah kiri. Okey, yang ni kena ingat. Yang ni bila kita nak buat catatan alih, kita kena guna benda ni. Okey, ada 5. Yang pertama, terminal mula atau tamat. Okey, yang tu untuk mula atau tamat je. Dia tak bentuk segi empat dia ada curve. Dia ada lengkung. Okey, so dalam dia mulalah. Lepas tu bawah sekali bentuk macam tu juga. Tamat. Tak macam tamat pun cikgu. Okey. Okey, tengok yang kedua, simbol yang kedua, input. Kalau ada input, bentuk dia segi empat tapi sengit macam tu. Input atau output. Okey, kata dalam situasi dia, nanti kamu jumpa situasi dia nak bancuh air. Nak bancuh air, okey, apa input dia? Input dia katakan nak masukkan gula, nak masukkan susu, nak masukkan teh. Nak gambarkan benda tu, kena letak simbol input atau output ni segi empat sengit. Kita panggil segi empat sengit lah, senang faham. Okey. Okey, yang ketiga, simbol yang ketiga, proses. Yang ni selalu guna. Macam tadi, nampak Macam tadi, cikgu tunjuk balik. Ada berapa proses? 5, 6. Dia guna berapa? 1 proses. 2 proses. 3 proses. 4 proses. Tak ada input pun Semua segi 4 tepat. So, nampak kat situ Proses apa? Masuk ke perpustakaan, cari buku. Dia semua guna segi 4 tepat. Tengok yang mula dengan tamat. Dia ada bengkok, dia ada lengkuk tu. Okey, boleh Yang tu. Okey, seterusnya diamond. Diamond kita nak gambarkan syarat. Okey, dia punya fungsi menguji syarat. Macam mana cikgu? Macam yang tadilah. Katakan kes nak pinjam library tu. Okey, syarat dia buku yang
dikehendaki, kan? So kalau jumpa buku, ya. Kalau tak jumpa buku nak pinjam, tidak. Lepas tu tengoklah apa proses selepas syarat tu. Kalau ya, okey, dipinjam buku. Kalau tidak, keluar dari perpustakaan. Okey, last sekali. Ni anak panah ni. Aliran aktiviti. Tengok berapa banyak anak panah. Nampak? Lepas mula dah dia ada ni anak panah. Anak panah pergi masuk. Lepas masuk ada anak panah. So anak panah ni tak kisah. Nak buat panjang, nak buat pendek. Yang penting menjelaskan kamu punya carta alih. Tengok anak panah dia. Yang dekat syarat tu, dia belok ke kanan. Lepas tu disambung kepada proses pinjam buku. Lepas tu dekat bawah dia ada keluar, disambung. Nampak Boleh kalau cikgu kata buat sudokot, buat carta alih, kamu datang ke sekolah. Macam mana? Katakan murid A, dia naik van sekolah. Okey, mula. Katakan dia duduk flat. Kemudian turun ke tempat menunggu menaiki lift. Proses lah maksudnya. Okey, katakan dia buat syarat jika lift rosak. So, turun melalui tangga. Kalau tidak, dia naiklah lift tu. Okey, nampak tak? Dah sampai basement katakan. Okey, pergi ke tempat menunggu. Kemudian naik van. Kemudian sampai di sekolah. Itu proses kan? So kalau cikgu suruh buat carta alih tu, kan kalau murid A, dia naik van. Murid B, naik kereta. Murid C, katakan naik basikal. So, dia punya sudokot, dia punya carta alih tu tak sama lah. Okey, boleh? Boleh Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok yang ni dah habis. Tengok muka surat 42 tu, yang atas tu. Struktur kawalan ulangan. Tadi struktur kawalan pilihan. Yang ni struktur kawalan ulangan. Yang ni cikgu dah cerita tadi kan. Ni nampak. Dia punya situasi. Janis dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan. Dia punya syarat tu 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, tengok dia punya arahan sudokot. Okey, kalau kamu perasan bila kamu nak tulis sudokot ni, dia ada penggunaan perkataan jika, selagi. Okey, dia ada tu term tu. Jika tu bila masa nak guna? Kalau tengok ni tengok balik yang tadi. Nampak dekat sudokot ni ada jika. Jika. Dekat yang ulangan ni pula selagi. Kalau tengok kalau jika dia punya aliran ke bawah. Kalau ya ke bawah, kalau tidak pun ke bawah. Tapi selagi tu kamu nampak? Tengok dekat sini dia punya carta alih. Selagi belum cukup 3 pusingan. Kalau ya, maksudnya dia tak lari 3 pusingan lagi lah. Dia punya proses naik ke atas. Naik ke atas. Okey, tengok dia punya dia punya proses teruskan larian. Baru dia masuk balik sini. Okey, dia kira. Okey, belum cukup 3 pusingan. Kalau belum lagi, ya lagi, lari lagi. Kalau tidak, baru tamat. Nampak beza jika dengan selagi. Nampak So kalau cikgu nak buat, kamu pandai-pandai lah nak guna apa? Jika ke, selagi ke, itu apa tu? Dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. So dalam kawalan pilihan, kita guna jika. Dalam ulangan, kita guna selagi. Selagi tak cukup 10. Ada yang baru masuk. Berapa masuk? Dekat setengah jam dah. Okey, baik. Okey, boleh Jika bila masa nak guna, jika dalam struktur kawalan pilihan, selagi struktur kawalan ulangan. Bila dia berulang, dia kena naik, dia punya yang ni naik ke atas. Kalau pilihan, jika dia punya arahan tu ke bawah untuk situasi macam
pinjam buku tadi. Jika jumpa buku, okey, pinjam buku. Tidak jumpa buku, keluar dari perpustakaan. Okey, nampak kan? Dia punya analogi dia punya term dia tu. Dia ada dua tu je. Pilihan dan ulangan. Okey, tengok sudah kod dia. Okey, mula. Beratur di track larian. Kan cikgu suruh beratur tadi kan. Nampak ni. Okey, Janis. Okey. Proses pertama perlu beratur. Tengok beratur dalam dia punya sudah kod. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan. Okey, tengok. Selagi berlari. Berlari perlahan melilingi track. Okey, tu proses dia. Okey, tengok masuk syarat dia. Selagi. Tu syarat selagi ni syarat. Selagi belum cukup 3 pusingan. So dia punya keluar ada 2. Kalau ya, teruskan larian. Kalau tidak, tamat. Okey, kemudian tengok. Okey, dah habis proses itu. So kalau dah cukup larian, tamat. Itu untuk sudah kod dia nak panaskan badan tu. Nampak Cikgu dah cerita pasal pergi sekolah, pasal pinjam buku, pasal beli air, pasal lampu isyarat. Boleh Boleh bezakan Beli air tu struktur kawalan pilihan. Lampu isyarat struktur kawalan ulangan. Kenapa cikgu cakap lampu isyarat tu struktur kawalan ulangan? Okey, dia kata selagi tak 10 saat lampu tu menyala, dia kena menyala lagi lampu tu. Okey, bila dah 10 Alexander off mic ke nak tanya apa-apa Alexander? Okey, bila dah cukup 10 saat, barulah dia tidak. Okey, dia menyala pula proses seterusnya. Lampu hijau pula katakan. Okey, macam tu. Okey, yang situasi lari ni tadi, dia dalam ulangan. Sama macam lampu isyarat. Lampu isyarat katakan masa lampu menyala. Dalam larian ni pula, syarat dia tadi apa? 3 pusingan. So, selagi tak cukup 3 pusingan, dia buatlah syarat tu. Teruskan larian. Okey, kalau dah cukup 3, baru dia ke bawah. Ke bawah dia apa? Oh, tamat. Okeylah. Kalau sambung kat bawah tu, dia ada proses apa pula katakan? Okey, ambil kayu hoki. Kamu tulislah. Dia punya proses ambil kayu hoki. Okey, tak apa Alexander. No problem. Okey, baik Boleh Boleh. Okey, tu dah sampai. Okey, nampak? Baca kat bawah ni. Tahukah kamu struktur kawalan ulangan selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Okey, nanti cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk yang cikgu punya projek. Macam mana cikgu buat Cikgu buat apa? Tak apa. Kita ni dulu. Okey, tengok ni. Apakah perbezaan struktur kawalan jujukan dan ulangan melalui algoritma? Okey, dekat situ dia nak bezakan ni, dia nak tunjuk perbezaan dia, dia bagi 3 situasi. Okey, tengok situasi pertama. Saya hendak membancuh air teh panas. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, bawah dia yang baju putih tu, saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak. Okey, yang murid pertama dia nak bancuh teh panas. Murid kedua dia nak buat coklat panas. Kemudian nanti dia nak buat syarat. Dia nak masuk susu atau tidak. Okey, tengok murid yang ketiga. Okey, panasnya hari ini. Saya sangat dahaga. Okey, baik. Tengok balik dekat situasi yang satu. Sudah kod dia. Okey, cikgu kata apa tadi? Bila nak tulis sudah kod, mula-mula mesti ada mula. M-U-L-A, mula. Huruf besar. Kemudian, okey, katakan murid A dia cakap apa? Okey, dia buat masak air. So, masak tu di huruf besar. Ialah masak air. Okey, itu proses yang pertama. Kemudian masukkan uncang teh ke dalam cawan. Itu proses yang kedua. Okey, proses yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam cawan.
masukkan sedikit gula. Kacau air. Okey, ada berapa proses tu? 1, 2, 3, 4, 5. So kalau cikgu nak suruh kamu buat apa? Catat alih, boleh kan macam tu? Okey, mula. Kemudian proses kedua, masak air. Yang ketiga, dia ada buat kat bawah. Ada kat bawah ni rupanya. Okey, tengok. Mula, masak air. Nampak tu? Masukkan teh. Masukkan uncang teh. Nampak tak? Dia guna apa? Segi 4 sengit. Nampak tak? Dia guna segi 4 sengit. Kalau segi 4 sengit tu tadi apa? Apa tu? Input atau output. Input atau output. Nampak tak? Input atau output tu apa benda? Yang benda yang kita masukkan. Input, benda yang kita masukkan dalam arahan kita. Benda lah. Bukannya proses yang biasa. Output ni apa yang dia keluar. So dalam cerita dia nak buat air tu, dia nak masukkan teh tu, output. Kemudian nampak tu, dia tuang ke air panas pun output juga. Okey, kemudian proses seterusnya, masukkan sedikit gula. Itu pun output. Nampak Teh output, teh input, air panas input, gula pun input. Next dia kacau air, kemudian tamat. Okey, itu adalah struktur kawalan jujukan, sama macam beli air di mesin. Okey, situasi kedua, struktur kawalan pilihan. Yang kamu kena faham yang jujukan tu lurus je, tak ada apa-apa. Yang kedua ni struktur kawalan pilihan, apa term yang ada yang penting dalam tu? Siapa boleh tolong cikgu? Kena ada apa? Satu perkataan. Mula dengan J. Apa? Jika. Kalau ada jika, kita guna dalam apa? Struktur kawalan pilihan. Nampak? Yang pertama, jujukan. Lurus je. Dia punya arahan searah je maksudnya. Tak ada apa? Syarat. Dia maksudnya dalam yang kawalan jujukan tu, dia tak ada syarat. Nak pilih A ke nak pilih B. Okey. Yang situasi dua ni, struktur kawalan pilihan, dia ada syarat. Syarat dia kita guna jika. Jika tu, kamu bayangkan macam apa tadi? Ni. Apa tadi? Pinjam buku. Dia punya proses macam tu, okey, terus ke bawah. Dia tak ada patah ke atas. Kalau yang ada patah ke atas ni, ulangan. Struktur kawalan ulangan. Dalam ulangan dia guna apa? Mesti ada perkataan apa? Selagi. Selagi. Tengok dia punya catat alih. Kalau yang pilihan, dia ke bawah. Okey, tengok mula. Masak air. Masukkan coklat. Okey, masukkan coklat, input. Nampak dia segi 4 sengit. Tuangkan air panas pun input segi 4 sengit. Okey, mahu susu. Mahu susu tu syarat Kalau kata ya. Okey, ya. Kemudian dia masukkan sedikit susu. Masukkan sedikit susu pun input. Nampak segi 4 sengit. Okey, kemudian disambung ke bawah. Tidak. Yang tidak, okey, seterusnya proses kacau air. Dah, kemudian tamat. Itu pilihan. Dia ada syarat dalam perkataan jika satu kali saja. So, dia ke bawah. Kalau yang dalam ulangan tu, okey, apa syarat dia? Masih dahaga. Okey, macam contoh pertama tadi, kita jumpa si Janis tadi berlari. Selagi tak cukup 3 pusingan. Okey, dia kena lari lagi. So, ni pula, dia dah minum. Okey, dia haus lagi tak? Dia dahaga lagi tak? Kalau dia dahaga lagi, ya, dia minum lagi. So, sampai si murid yang ketiga ni cakap, oh, dia dah tidak haus dah, tidak dahaga. So, tamat. Okey, tahukah kamu tu, nampak? Struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta yang dipandu di jalan yang lurus. Macam cikgu cakap tadi. Selari je, dia pandu lurus, dia tak ada nak belok kiri ke belok kanan. Okey?
Bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih jalan menuju ke destinasi. Bagi kawalan ulangan pula, adalah seperti kereta F1 yang sedang melumba di litar dan akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan selesai. Itu dia punya keterangan dia lah. Nampak boleh ada 3 situasi sekarang. Struktur kawalan jujukan. Dia punya arahan lurus je. Kamu pejam mata, kamu bayang, oh nak beli air mesin. Oh, bukan nak pinjam buku tadi. Apa lagi satu tadi? Dia nak buat air teh panas. So dia tak ada pilihan. Dia nak masuk susu ke, nak masuk gula ke. Dia bagi je arahan, masukkan gula. Okey. Yang kedua, struktur kawalan pilihan. Okey, ada jika. So bila ada jika, okey dia yes and no. Kalau yes, dia buat proses. Kalau no, okey dia terus sambung sampailah last kali tamat. Okey, kalau yang ulangan, dia ada proses yang berulang. Yang ni kita guna selagi lampu isyarat tak cukup 10 saat. Selagi Janis dan kawan-kawannya tak lari 3 pusingan. Selagi belum hilang dahaga, minum. So dia punya proses tu berulang-ulang. Selagi belum hilang haus, dia pusing je arahan tu. Okey, kalau dia jawab dah tak haus, baru tidak. Okey? Boleh beza 3 tu? Boleh. So kalau lepas ni cikgu bagi situasi. Cikgu suruh kamu buat sedokot. Ingat bila buat sedokot, mesti ada mula, ada tamat. Mula huruf besar, tamat huruf besar. Kemudian yang nama proses kita huruf besar. Masuk library, M masuk huruf besar. Cari buku, C-A-R-I huruf besar, cari buku. Kemudian jika jumpa buku, pinjam. Jika tidak, keluar library. Okay, simple je. Itu je. Mesti ada huruf besar. Mula ada, tamat ada. Lepas tu buat je list. Proses. Kalau dia ada input, nampak apa benda yang kita masukkan. So, dia punya segi 4 tu sengit sikit. Okay. Boleh? Boleh. Dah pukul 5 minit dah. Boleh. Ada lagi 20 minit, 25 minit. Cikgu nak kamu dulu cikgu suruh sambung. Dulu cikgu suruh buat nota 40-41 kan. Kamu tengok balik. Rasa tak silap cikgu 40-41. So hari ni cikgu nak kamu buat sampai 44. Dipendekkan cerita, nota kamu mesti ada 40 sampai 44. Salin je dari buku teks. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, boleh pergi kantin rehat. Okey, jumpa lagi nanti. Buat nota 40 atau 44. Okey. Cikgu. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Cikgu. Bye. Salinnya nota yang tu Salin je buku teks. Semak yang sebelum ni cikgu cakap tak silap 40-41. So nota dia mesti sampai muka surat 44. Okey. Kalau kena buat salin sedokot. Salin sedokot. Kalau buat catat alih, salin catat alih. Okeylah, bye. Cikgu. Waalaikumsalam.